Educat Studio. Hai, selamat datang untuk mendengar kupasan buku yang menarik pada hari ini. Pada kali ini, kita akan membincangkan Intipati Kandungan, sebuah buku yang berjudul Find Your Why. Pengarang buku ini, Simon Sinek, seorang penceramah terkenal pada peringkat antarabangsa. Apakah prinsip pemikiran bulatan emas dan bagaimanakah untuk menggunakannya? Dalam buku ini, pengarang menerangkan cara untuk memulakan pemikiran bulatan emas, iaitu Golden Circle. Pemikiran ini sebenarnya merupakan satu set urutan logik yang bertentangan dengan tabiat pemikiran harian kita. Pada kebiasaannya, jika kita ingin memperkenalkan sesuatu produk atau penyelesaian kepada orang lain, kita selalu bermula dengan apa, kemudian bagaimana dan akhirnya barulah mengapa. Tetapi, secara ringkasnya, pemikiran bulatan emas telah menyusun semula urutan bermula dengan mengapa, iaitu matlamat, kepercayaan atau visi anda. Kemudiannya bagaimana, iaitu rancangan, cara atau sumber, dan akhirnya baru menyatakan apa yang perlu dilakukan. Simon Sinek pernah menyampaikan TED Talk How Great Leaders Inspire Action dan mendedahkan satu rahsia kepada orang ramai, iaitu pemimpin hebat menginspirasikan dan memotivasikan orang ramai dengan memulakan pemikiran, tingkah laku dan komunikasi mereka daripada persoalan mengapa. Penemuan Sinek tentang cara pemikiran ini bukan sahaja daripada penyelidikannya mengenai ucapan awam oleh pemimpin terkenal di dunia, tetapi juga daripada pengalamannya. Beliau pernah kehilangan semangat dan motivasi dalam pekerjaannya. Jadi, apakah yang telah mengubahnya? Akhirnya, beliau telah menjumpai mengapa sendiri. Mengapa Sinek ialah ingin memberikan inspirasi kepada orang ramai supaya semua orang boleh menyumbang sesuatu kepada dunia. Mengapa ini telah menjadi pengaruh yang kuat dalam kehidupannya. Beliau bukan sahaja membangkitkan semula semangat untuk bekerja, tetapi juga mempunyai hala tuju yang lebih jelas. Beliau merumuskan penemuannya sebagai pemikiran bulatan emas dan telah mendapat sambutan hangat daripada orang ramai. Walau bagaimanapun, orang ramai tidak dapat mengaktifkan pemikiran bulatan emas kerana mereka tidak dapat mencari mengapa mereka. Mereka telah menghadapi kesukaran untuk mengenal pasti kepercayaan atau motivasi di sebalik tindakan mereka. Jadi, Simon Sinek dan dua rakannya, David Mead dan Peter Drucker, menerbitkan buku Find Your Why ini. Buku ini bukan sahaja memperkenalkan prinsip pemikiran bulatan emas secara komprehensif, tetapi juga memberikan panduan tindakan terperinci untuk membantu orang ramai mencari mengapa mereka dan mengamalkan pemikiran bulatan emas. Bahagian pertama, prinsip dan aplikasi pemikiran bulatan emas. Dalam buku ini, pengarang telah memberikan pembuktian dari segi biologi. Terdapat dua kawasan otak manusia yang utama. Bahagian luaran ialah korteks cerebrum yang bertanggungjawab untuk pemikiran rasional, logik dan fungsi bahasa, manakala bahagian otak limbik bertanggungjawab untuk pengawalan emosi dan tingkah laku. Pada pandangan pengarang, jika kita bermula dengan apa yang perlu dilakukan semasa kita berkomunikasi dengan seseorang, maka kita sebenarnya menghantar maklumat ke korteks cerebrum. Hal ini akan menganalisiskan dan memproseskan maklumat secara rasional, tetapi masih tidak dapat memotivasikan seseorang untuk bertindak. Sebaliknya, jika kita bermula dengan mengapa dahulu, maka kita boleh terus berinteraksi dengan otak limbik yang mengawal tingkah laku dan membuat keputusan. Perkara ini akan lebih mudah untuk merangsang emosi seseorang dan memotivasikannya untuk bertindak balas kepada anda. Jadi, bagaimanakah kita menerapkan pemikiran bulatan emas? Pengarang buku ini telah membahagikan penggunaan pemikiran bulatan emas kepada dua kategori, iaitu alat dan puzzle. Pertama sekali, kita akan membincangkan kategori alat dahulu. Kita tahu kebanyakan alat boleh digunakan dalam pelbagai cara di bawah fungsi utamanya. Sebagai contohnya, fungsi utama tukul untuk menghentam objek. Tukul dapat digunakan untuk memacu paku, memahat dinding atau membina keseluruhan rumah. Fungsi utama pemikiran bulatan emas ialah membantu pengguna mempengaruhi dunia luar seperti orang atau persekitaran dengan lebih berkesan. Di bawah fungsi utama ini, kita dapat menggunakan konsep pemikiran bulatan emas
untuk menyampaikan idea, menarik perhatian dalam temu bual, memotivasikan pasukan dan sebagainya. Pengarang telah memberikan contoh sebenar, iaitu Emily ialah seorang graduan baharu yang ingin memohon pekerjaan di sebuah syarikat. Penemu duga ingin menentukan sama ada Emily sesuai untuk budaya organisasi mereka dan cara Emily untuk menangani tekanan. Jadi, penemu duga pun bertanya, terdapat banyak calon yang hebat untuk jawatan ini. Apakah kelebihan kamu yang tiada pada mereka? Emily berfikir dan berkata, sebelum saya berbincang tentang perkara tentang syarikat tuan, saya ingin berbincang dahulu tentang perkara yang mendorong saya pada setiap pagi. Saya berusaha untuk membantu orang lain dan itulah yang mendorong saya supaya terus maju ke hadapan. Berdasarkan maklumat di laman sesawan syarikat ini, saya mendapati visi syarikat adalah sama seperti perkara yang mendorong saya. Jadi, saya pun memohon untuk bekerja di syarikat ini. Perbincangan ini telah mencetuskan minat penemu duga dan menyebabkan mereka memandang ke arah Emily. Pada waktu ini, Emily baru bermula untuk berbincang tentang rancangan dan kemahirannya. Emily telah mengamalkan pemikiran bulatan emas yang bermula dengan mengapa. Ini membolehkan dia berhubung terus dengan otak limbik penemu duga, iaitu kawasan otak yang membuat keputusan. Akhirnya, Emily telah diupah. Seterusnya, penggunaan bulatan emas sebagai puzzle. Terdapat 3 bahagian dalam bulatan emas, iaitu mengapa, bagaimana dan apa. Setiap bahagian ini dianggap sebagai puzzle dan ketiga-tiga bahagian ini mesti konsisten. Sebagai contohnya, jika syarikat ingin mencapai kejayaan yang berjangka panjang, bagaimana melakukan? Dan apa yang perlu dilakukan tidak boleh menyimpang daripada mengapa yang ditetapkan pada mulanya. Jika visi awal syarikat automobil untuk menghasilkan kereta yang mampu dimiliki oleh orang biasa, maka tidak seharusnya tergesa-gesa untuk menghasilkan kereta mewah. Jika kita dapat mengetahui mengapa sebuah syarikat, nilai korporat akan menjadi jelas dan nyata. Dan ini akan membentuk satu puzzle. Seterusnya, strategi syarikat. Keputusan perancangan dan cara pengurusan boleh digabungkan berasaskan puzzle ini. Bahagian kedua, cara mengaktifkan pemikiran bulatan emas dan 3 langkah utama untuk membantu kita mencari mengapa. Bahagian yang paling sukar dalam pemikiran bulatan emas ialah mencari mengapa. Menurut pengarang, hampir semua orang tahu tentang apa yang dilakukan, seperti produk yang dijual atau pekerjaan yang dilakukan, dan mereka tahu tentang bagaimana kita melakukan, seperti kelebihan atau rancangan. Akan tetapi, hanya sedikit orang sahaja yang boleh menyatakan mengapa mereka melakukannya. Kebanyakan orang mungkin berpendapat bahawa tujuan utama dalam melakukan sesuatu adalah untuk mencari wang. Pengarang pula menekankan bahawa wang bukanlah motivasi utama seseorang. Mengapa yang hendak dicari ialah motivasi dalaman yang lebih penting daripada wang. Perkara ini berkaitan dengan matlamat, ideal atau kepercayaan yang mendorong setiap perusahaan dan setiap individu untuk meneruskan kerjaya mereka. Motivasi dalaman lebih berpengaruh daripada motivasi luaran seperti wang dan kemasyhuran. 1. Mengumpulkan cerita. Langkah ini memerlukan kita mengimbas semula kenangan daripada pengalaman seperti orang yang kita temui dan kehidupan yang kita alami. Dengan mengumpulkan cerita ini, kita boleh berhubung dengan kita pada masa lalu dan menemukan perkara paling penting yang telah membentuk kita pada hari ini. Contohnya mengenai rakan pengarang. Rakannya pernah memenangi beasiswa penuh untuk kolej, tetapi ketagihan dadah dan alkohol telah menyebabkan dia kehilangan beasiswa serta merosakkan impian dan identiti dirinya. Kemudian dia bekerja di sebuah bar, bergelut dengan ketagihan dadah dan alkohol dan terfikir untuk membunuh diri. Namun begitu, suatu kejadian telah berlaku. Pada suatu hari, dia memandu pulang ke rumah selepas bekerja dan melihat seorang gadis kecil menjual air limau di tepi jalan. Biasanya, dia tidak akan menghentikan kereta, tetapi pada hari itu, dia telah berhenti dan membeli air limau berharga $0.25 dengan gadis kecil itu. Dia mengeluarkan semua duit shilling dalam kereta yang merupakan ganjaran yang dikumpul semasa bekerja dan jumlahnya hampir $40. Semasa gadis kecil itu menghulurkan air limau kepadanya, dia pun meletakkan semua duit shilling di tapak tangan kecilnya. Pada ketika ini,
Dia dapat melihat kegembiraan pada mata gadis kecil itu. Dia pun terasa sangat gembira dan perasaan ini tiba-tiba membuatkan dia menangis. Selepas mendengar cerita ini, pengarang mula membantu rakannya untuk mencukil maksud yang tersirat di sebalik cerita tersebut. Rakannya mendapati bahawa sebab dia tidak dapat melupakan kejadian ini kerana hal ini merupakan kali pertama dia berasakan kepentingan diri dalam kehidupannya. Itulah kali pertama dia mendapati bahawa melakukan sesuatu untuk orang lain dapat menggembirakan dirinya. Dia amat berharap untuk membawa kebahagiaan seperti ini kepada lebih banyak orang supaya mereka juga dapat berasakan kepentingan diri dan melakukan lebih banyak perkara yang dapat mempengaruhi orang lain. 2. Menemukan tema. Langkah ini memerlukan kita menemukan tema-tema dalam sepanjang kehidupan kita dengan berkongsi dan membincangkan cerita kita dengan orang lain. Contohnya, selepas dianalisis oleh pengarang berdasarkan cerita yang diceritakan tadi dan beberapa cerita yang dikongsikan oleh rakannya tentang kehidupan, rakan pengarang telah menemukan temanya, iaitu perkhidmatan yang merangkumi kebanyakan cerita kehidupannya. 3. Menulis pernyataan dalam satu ayat untuk menjelaskan mengapa kita berdasarkan tema yang telah ditemukan sebelum ini. Pengarang mengingatkan kita bahawa pernyataan yang ditulis ini harus jelas dan dapat dilaksanakan. Kita harus memberikan tumpuan kepada perkara yang dapat mempengaruhi orang lain. Kita dapat menyatakan dengan cara pemikiran sedemikian. Apakah sumbangan yang ingin saya berikan? Apakah pengaruh yang dapat saya berikan kepada orang lain dengan cara ini? Sebagai contohnya, rakan pengarang akhirnya menemukan kenyataannya, iaitu saya ingin memberikan inspirasi kepada orang lain untuk merealisasikan diri mereka supaya mereka dapat melakukan lebih banyak untuk orang lain. Dalam proses ini, pengarang telah memainkan peranan penting untuk membimbing dan membantu rakannya. Jadi, jika kita ingin mengikuti 3 langkah ini untuk mencari mengapa kita juga perlu memilih seorang pasangan untuk memainkan peranan sebagai pembimbing. Cara ini akan lebih berkesan kerana orang lain lebih mudah melihat cerita kehidupan kita secara keseluruhan dan menemukan tema penting daripadanya. Dari segi pemilihan pasangan yang bersesuaian, pengarang menasihatkan bahawa kita tidak memilih seseorang yang terlalu rapat seperti pasangan suami isteri, saudara terdekat ataupun rakan rapat. Ini kerana mereka menghadapi kesukaran untuk bersikap objektif dan mungkin membetulkan cerita yang kita kongsikan. Calon terbaik ialah seseorang yang tidak tahu banyak tentang kisah silam kita, tetapi kita akan berasa selesa semasa berkongsi pengalaman peribadi dengannya. Jadi, bagaimanakah kita dapat mengetahui cerita kehidupan kita yang patut kita kongsikan dengan mereka? Ianya dapat ditentukan dengan menggunakan kaedah ini, iaitu melukis garisan mendata di tengah-tengah kertas. Di bahagian atas garisan mendata, rekodkan cerita gembira kita dengan menulis beberapa perkataan yang diringkaskan. Semakin banyak kesan positif sesebuah cerita terhadap kita, semakin tinggi kita boleh menulisnya di bahagian atas kertas. Di bawah garisan mendata, rekodkan cerita yang tidak semestinya ingin kita ingati semula, tetapi telah mempengaruhi kehidupan kita. Semakin rendah kita boleh menulisnya di bahagian bawah kertas, semakin banyak kesannya terhadap kita. Kita boleh memilih cerita yang ditulis pada tempat paling tinggi dan paling rendah dalam kertas tersebut kerana cerita ini telah memberikan emosi yang paling kuat dan akan menjelaskan mengapa kita. Selepas kita menyenaraikan semua cerita, kita boleh memilih 3 cerita yang paling mempengaruhi kehidupan kita dan berkongsi dengan pasangan. Perkara yang perlu dilakukan oleh pasangan ialah mencatat nota sambil mendengar cerita dan bertanya soalan. Mereka dapat membantu kita berfikir secara mendalam dan mencungkil tema dan idea yang berulangan dalam cerita tersebut. Ini adalah asas untuk membentuk mengapa kita. Seterusnya, kita akan membincangkan cara merumuskan bagaimana
Jika kita telah menemukan lebih daripada satu tema daripada cerita yang kita kongsikan dengan pasangan, tema-tema ini sebenarnya merupakan kelebihan kita. Tema yang paling banyak dikongsikan dalam cerita akan menjadi mengapa kita, dan tema yang lain akan digunakan dalam bagaimana. Sebagai contohnya, jika terdapat tema jangka panjang dalam cerita kita, kita boleh menjadikannya sebagai bagaimana untuk melakukannya. Kita mesti menulisnya daripada kata sifat kepada tindakan. Contohnya, kita boleh menulis fokus pada jangka panjang dan menyenaraikan beberapa cara praktikal seperti fokus pada trend pembangunan atau mencipta sesuatu yang bertahan seumur hidup. Selepas menentukan perkara yang perlu dilakukan, pengarah mengingatkan kita supaya menggunakannya sebagai penapis semasa membuat keputusan penting dalam projek baharu atau peluang baharu. Sebagai contoh, seorang eksekutif bertanya kepada pengarang jika dia boleh membantu dalam usaha menjadikan organisasi mereka lebih berorientasikan rakyat. Pengarang tertarik dengan cadangan itu dan mula mendalaminya dengan eksekutif tentang cara bekerjasama. Namun, eksekutif memberitahunya bahawa lembaga pengarah hanya akan melabur jika hasilnya dapat dilihat dengan segera. Ini menimbulkan keraguan pada pengarang kerana bertentangan dengan temanya, iaitu fokus pada jangka panjang. Pengarang kemudian memeriksa lebih lanjut dan menyedari bahawa idea lembaga tidak sejajar dengan nilai-nilai peribadi. Walaupun projek itu boleh membawa kejayaan dalam kerjayanya, pengarang akhirnya memutuskan untuk tidak terlibat dalam projek tersebut. Pengarang percaya bahawa dalam menghadapi projek dan peluang penting, kita boleh menggunakan pendekatan bagaimana untuk melakukannya, untuk mengenali cabaran dan konflik yang mungkin timbul di masa depan. Ini membolehkan kita berkomunikasi dan bersedia lebih awal. Proses ini juga boleh digunakan secara terbalik. Misalnya, jika kita merasakan ada yang tidak betul tetapi tidak dapat mengenal pasti punca masalahnya, kita boleh menganalisis senarai bagaimana untuk melakukannya untuk membantu mengenal pasti punca masalah dengan cepat. Selepas menentukan mengapa dan bagaimana, kita boleh bermula dengan pelaksanaan. Pengarang mencadangkan kita mengamalkan konsep ini pada masa akan datang. Apabila memperkenalkan diri kepada orang lain, kita boleh bermula dengan mengapa. Cuba tambahkan beberapa cerita supaya orang lain lebih memahami diri kita. Kesimpulan. Secara kesimpulannya, pemikiran bulatan emas bermula dengan mengapa apabila menyatakan atau membuatkan keputusan, kemudian dengan bagaimana, iaitu cara untuk melakukannya, dan akhirnya barulah tentang apa yang perlu dilakukan. Pertama, penggunaan pemikiran bulatan emas terbahagi kepada dua kategori, iaitu alat dan puzzle. Sebagai alat, bulatan emas boleh membantu pengguna mempengaruhi dunia dengan lebih berkesan, termasuk ucapan, temu bual, pemasaran, komunikasi harian dan sebagainya. Sebagai puzzle, bulatan emas boleh membantu kita membuatkan perancangan dan keputusan dengan lebih mudah dan juga menapis dan menarik perhatian orang atau organisasi yang sepadan dengan kita. Kedua, cara untuk memulakan pemikiran bulatan emas. Pengarang percaya bahawa perkara yang paling penting ialah menentukan mengapa, iaitu motivasi dalaman yang mendorong setiap perusahaan dan setiap individu untuk terus berusaha. Buku ini telah memberikan 3 langkah utama, iaitu mengumpulkan cerita, menemukan tema dan menulis pernyataan dalam satu ayat. Tetapi, banyak orang yang mempunyai keraguan tentang langkah untuk mencari mengapa. Mereka mungkin tidak mempunyai satu mengapa ataupun mempunyai beberapa mengapa. Dalam buku ini, pengarang telah menegaskan bahawa setiap orang mempunyai hanya satu mengapa dan satu-satunya cara untuk mencarinya ialah melalui keikhlasan. 1. Cuba menghadapi masa lalu dengan ikhlas untuk mencari detik-detik penting yang semakin dilupakan. 2. Berhadapan dengan pasangan dengan ikhlasnya dan berkongsi detik-detik penting ini bersama-sama dengannya. 3. Menghadapi diri dengan ikhlas dan mencari nilai-nilai teras kita yang tidak akan berubah sepanjang masa walaupun kita mengalami kesenangan atau kesusahan dalam kehidupan. Sekian sahaja kupasan buku dalam video kali ini. Saya percaya bahawa anda telah memperoleh suatu pengetahuan yang akan dapat menginspirasikan anda untuk terus kekal sukses. Terima kasih dan jumpa lagi dalam kupasan buku yang seterusnya.